Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Semuanya dan selamanya marilah sama-sama kita syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat usia, kesempatan, kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Jadi insyaAllah sebelum kita memulakan pengajian kitab kita ini, jadi sama-sama kita mengambil keberkatan. Saya bercadang untuk setiap kali pengajian untuk kita lantunkan selawat tafrijiyah yang mungkin muslimat biasa dengarlah selawat tafrijiyah, yang selawat yang dilantunkan yang banyak memberikan manfaat dalam kehidupan orang yang beramal dengan selawat tafrijiyah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kegelisahan, duka cita dalam diri orang yang beramal dengan selawat ini dan digantikan dengan ketenangan hati, kebahagiaan hidup. Dan siapa yang beramal dengan selawat tafrijiyah ini juga, Allah Ta'ala akan memperluaskan rezekinya. Dan banyaklah di antara kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi di tempat lain pun biasa saya sebelum mulakan pengajian pun kita lantunkan dulu selawat tafrijiyah ini sekali ataupun 3 kali, sambil tunggu jemaah yang datang juga. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati setiap pertemuan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan kita hari ini lebih baik daripada yang semalam, insyaAllah. Jadi selawat tafrijiyah ni mungkin dah ingat dah kok, ataupun dalam telefon pun ada pantai ya selawat tafrijiyah, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu في كل لمحة ونفس
صلاة كاملة وسلم سلامان تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah kita pada pagi Sabtu yang mulia ini untuk kita mulakan pengajian kitab baru kita, iaitu kitab Ayuhal Walad, wahai anakku yang tercinta, daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya serta pengarang penterjemah kitab kita ini, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pun yang telah pergi meninggalkan kita pada bulan 10 pada tahun lepas. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kedua-duanya serta kita mendapat keberkatan, nasihat dan juga keberkatan daripada peringatan ataupun kitab yang kita bacakan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan pergi kepada pengenalan kitab kita ini dan juga kita mengenali sedikit siapakah dia Al-Imam Hujjatul Islam ini. Siapakah dia Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang namanya yang masyhur, iaitu kenapa kita kena cerita tentang orang soleh. Kata As-Sawri rahimahullahu ta'ala, apabila kita berada pada majlis yang menceritakan akan orang soleh, menceritakan perihal orang-orang yang alim, perihal orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua perkara penting yang mesti kita kena tanam dalam diri kita. Yang pertama, kita kena yakin bercerita tentang orang yang soleh, rahmat Allah Ta'ala akan turun kepada kita. Mana-mana majlis yang membicarakan tentang perihal orang yang soleh, apatah lagi membicarakan tentang perihal kekasih Allah yang mulia, Nabi Allah Muhammad SAW, maka pasti Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita duduk dalam majlis yang menyebut tentang orang yang soleh, kita kena tanam dalam diri kita niat untuk kita ikut cara hidup mereka juga. Kita kena tanam niat dalam diri kita, aku kenal orang soleh ini adalah untuk aku ikut jejak langkah mereka juga, supaya kehidupan kita ini hampir dengan kehidupan, nak banding dengan kehidupan Nabi mungkin jauh, paling-paling tidak hampir dengan kehidupan para alim ulama. Jadi maka Imam Ghazali ini ataupun masyhur juga dipanggil sebagai Ghazali. Ghazali ini dengan adanya tasydid, Ghazali. Ada yang panggil dengan Ghazali tanpa tasydid, ada yang panggil dengan Ghazali. Dua-dua pun betul, tapi yang biasanya dipanggil dengan panggilan Ghazali tanpa tasydid. Ataupun nama sebenarnya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Mahmud. Ini di antara nama Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nama sebenarnya adalah Muhammad sahaja, nama yang cukup ringkas. Ayahnya nama Muhammad, Tok Ki dia pun nama Muhammad, Tok Nyang dia nama Ahmad, Tok Nyuk dia pun nama Muhammad. Tak tahu tu ke tak Tok Nyuk? Reka je. Nama dia Mahmud. Jadi maknanya satu nama yang ringkas. Orang dulu nama ringkas, apatah lagi mereka yang memahami akan nama ni sebenarnya tidak perlu disusah-susahkan, tidak perlu ikut trend sangat nama.
Kita kadang-kadang dalam bab menamakan ni kita agak suka ikut trend kita. Trend nama panjang, kita buat nama panjang. Kadang-kadang kita tak tahu sebab apa kita namakan anak cucu kita sebegitu panjang kadang-kadang. Hari ni paling ringkas 3 patah nama. 3 patah nama. Nama pula nak suruh nama macam bunyi Arab-Arab sikit. Tak tahu maksud tak apa, yang penting bunyi Arab. Tengku Nurul Syahidatus Samawati wal Ard. Dia tak tahu apa ke benda maksud, tak tahu. Yang penting nama panjang. Yang susah cikgu sekolah dia nanti nak salin balik nama tu. Jadi nama ni panjang-panjang pun dia menyusahkan kelak. Bukan maknanya ada dalil yang kata ada dalil Ustaz, nama panjang ni jadi susah. Tidak ada dalil. Cuma bimbang kesukaran yang akan datang. Dia nak tulis seorang, dia nak buat urusan ni, nak nama yang ada benda yang cotek yang atas tu. Lagilah susah. Nak key kadang-kadang benda tu, nak buka akaun bank pun, macam-macam. Jadi benda-benda yang sebegitu perlu diambil perhatian. Kerana kalau boleh janganlah menyukarkan nama dalam bab nama-namakan ini. Sehingga disebut khairul asma', sebaik-baik nama itu ma'ubida wa humida, nama yang memperhambakan diri pada Allah dan nama yang memuja dan memuji Allah. Ini panduan dalam kita nak memilih nama selepas ini. Nama yang memuja dan memuji Allah, nama yang memperhambakan diri pada Allah. Ma'ubida seperti mana Abdul Rahman, Abdullah, hamba kepada Allah, hamba kepada Ar-Rahman, Abdul Rahim, Abdul Salam, Abdul Majid. Ini maknanya nama yang memperhambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nama-nama sekian jarang orang nak. Abdullah, Abdul Rahman ni jarang dah. Jadi ataupun wahumida, iaitu nama yang memuja dan memuji Allah, seperti mana Muhammad, ini nama yang memuji. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Hamid, Hamidah. Jadi ini adalah nama yang memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kerana baginda Nabi SAW pernah menukarkan nama sahabat yang tidak bertepatan dengan maksud yang baik. Ada sahabat yang namanya Zaidul Khail, Zaid kuda nama dia, Zaid kuda, maka ditukarkan kepada Zaidul Khair, Zaid yang baik. Jadi maka dengan sebab itu ditukar nama, sekira-kiranya nama itu memberi maksud yang tidak elok. Jadi maka dengan sebab itu dalam bab menamakan ini pun ada panduannya, bukan ikut sesuka hati dalam nak beri nama. Bukanlah ikut kerana orang sekeliling kita, tidak. Bukan ikut Google, satu lagi pun ikut Google pun ada. Dia type Google ada maksud, bila kita cek dalam bahasa Arab tak ada maksud. Dia kata Ustaz ada ni maksud ni, saya baru cek Google. Google juga jadi sandaran dia. Dalam Google tu semua benda ada maksud. Tapi tak semua benda dalam bahasa Arab itu bila kita cek tak ada maksud. Jadi maka dengan sebab itu pastikan nama yang nak diberikan, dan paling baik biar kita minta nama kelahiran anak kita tu dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang alim. Kita kata cadang nak bagi nama anak macam mana, Ustaz okey ke tak, macam mana Tok Bu, Tok Syekh okey ke tak dengan nama sekian-sekian. Moga-moga ada keberkatan nama yang diberikan oleh orang yang soleh, orang yang alim. Jadi maka dengan sebab itu ini nama Imam Ghazali, nama dia Muhammad sahaja. Adik Imam Ghazali nama Ahmad pun ringkas. Adik Imam Ghazali nama dia Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Mahmud. Jadi nama tu kadang-kadang sama dengan nama Tok Ki, dengan nama Tok Wan pun kadang-kadang sama. Itu kebiasaan orang yang dulu. Sekarang ni pun orang tak nak nama sama dengan ayah, nama sama dengan Tok Ki pun tak nak. Jadi maka dengan sebab itu dalam bab menamakan. Dan kalau dia ni ada nasab, maka letakkan nasabnya sekali. Sebaik-baik letak nasab. Maknanya ada orang Tengku, maka letak Tengku. Ada orang nama Syarifah, ada orang nama Said. Jadi maka letak nasab itu supaya tidak hilang nasabnya tersebut, supaya diketahui pada akan datang. Bukan untuk bermegah-megah, tidak, tetapi supaya kerana pada nasab itu pun ada kepentingannya. Dalam bab nasab ini pun ada kepentingan nasab ini juga. Jadi maka dengan sebab itu
Maka disebut lagi dua beradik ni, Imam Ghazali dengan Imam Ahmad. Imam Ghazali dengan adiknya Ahmad ni lahir daripada keluarga yang susah di bandar Tus. Tus ni iaitu dekat, wallahu alam dekat mana, cuma Tus ini, sebab itu mereka digelar sebagai Tusi. Tusi ini adalah kerana mereka ini lahir di kota Tus. Jadi dua beradik ini sentiasa dididik oleh ayah dia kasih kepada orang alim, kasih kepada ulama. Mana-mana ada majlis pengajian orang-orang alim datang ke tempat di kota Tus ini, maka ayah dia akan bawa dua beradik ini pergi sekali ke dalam majlis-majlis yang ada para alim ulama. Walaupun ayah dia bukan ulama, ayah Imam Ghazali ni orang biasa, tapi bagaimana seorang anak biasanya, ulama itu dia lahir daripada akhlak dan adab yang tinggi, daripada keluarga yang beradab dan berakhlak. Jadi sebab itu di antara salah satu cara kita nak supaya anak zuriat kita jadi para alim ulama adalah dengan cara kita memuliakan para alim ulama, dengan cara kita memuliakan orang alim dan memuliakan serta menghormati para alim ulama. Jadi begitu akhlak ayah kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi dia akan bawa anak tu datang, seorang duduk atas riba belah kanan, seorang duduk atas riba belah kiri, lalu dia pegang dengan erat. Dia jaga dalam majlis ilmu. Jadi begitulah kita ni, kalau boleh ajar anak cucu kita datang majlis ilmu dengan menjaga adab lah. Biar dia duduk atas kita diam-diam, biarlah dia tertidur atas kita pun tak ada masalah, cuma jangan kita yang tidur atas dia sudah. Ni yang ramai mak ayah tidur atas anak tak tahu ke planet mana pergi pun tak tahu. Maka dengan sebab itu jadi maka dua beradik ini sentiasa dididik dengan suasana para alim ulama. Mana ada majlis ilmu, ada alim ulama datang, bawa. Jadi kita pun kena begitu. Ada masjid ni buat, ada buat perhimpunan ulama, kita bawa pergi, biar dekat dengan para alim ulama. Kerana disebut dalam kitab, di antara iaitu bagaimana seseorang itu boleh melahirkan zuriat keturunan para alim ulama. Maka ada dalam satu kitab menyebut salah satu cara adalah dengan memberikan hadiah kepada para alim ulama. Di antara cara kita nak tu, mana-mana tutup guru datang ke tempat kita, maka kita khidmat untuk dia, jamu dia makan, beri dia hadiah. InsyaAllah kalau tidak, anak kamu yang menjadi ulama, cucu kamu barangkali akan menjadi ulama, insyaAllah. Itu disebut dalam kitab. Jadi ini disebut dalam kitab. Ini mana kalau kita nak zuriat keturunan kita ni ada juga calon ulama, jadi orang soleh, tidak ulama pun jadi orang yang soleh, maka jangan kita bersikap biadab dengan para alim ulama. Itu tanda. Jadi ini lalu sehinggalah dua beradik ini dia tak sempat membesar dengan ayah kandung. Ayah kandung dia meninggal dan dia menjadi yatim. Lalu ayah dia mewasiatkan Ahmad dan juga Muhammad ini duduk bersama dengan kawannya yang juga orang yang susah, orang yang miskin. Sehingga kemiskinan yang melampau ini menyebabkan dua beradik ini terpaksa dihantar ke sekolah yang pada asalnya dihantar ke sekolah itu adalah untuk makan free. Itu tujuannya, kerana terlampau susah. Bukan kerana nak belajar, tapi kerana supaya dapat makan free. Jadi menyebabkan begitulah kesusahan, kesukaran. Lama kelamaan Imam Ghazali mula berfikir bahawa ilmu itu tidak akan dapat melainkan dengan mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun membesar. Imam Ghazali ini pada usia lebih kurang 17 tahun telah pun mengarang satu kitab. Kitab yang pertama yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala ini yang disebut sebagai kitab Al-Mankhul, yang menyebabkan kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali ini telah menenggelamkan kitab-kitab karangan gurunya yang lain. Maknanya tak laku kitab tu guru dia. Hebatnya kitab karangan Imam Ghazali pada waktu itu baru usia belasan tahun. Sehingga kata gurunya iaitu Imam Haramain, kitab kamu telah menenggelamkan kitab-kitab karanganku yang lain. Jadi orang yang hebat ni dia lahir daripada waktu kecilnya yang hebat. Waktu kecilnya yang hebat, waktu kecilnya yang mana
mereka ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan selepas daripada itu Imam Ghazali ini banyak mengarang kitab sehingga mencecah lebih kurang 200 kitab. 200 kitab. Keberkatan hidup Imam Ghazali, walaupun dia ini hidup dalam keadaan usia yang ringkas, singkat saja 55 tahun. Jadi 55 tahun saja usia yang singkat saja. Ini seberekahlah tentang hidup Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang tak ada dalam kitab ini. Tapi saya ceritakan ini sebagai tambahan kita kenal bagaimana Imam Ghazali yang digelar sebagai Hujjatul Islam. Sehingga sebahagian ulama pada zaman tersebut menyatakan wali kutub. Wali ni, wali Allah ni ada beberapa peringkat. Wali kutub ni tuan-tuan adalah wali yang besar. Satu generasi ada seorang saja wali kutub. Siapa yang mengiktiraf, ulama-ulama yang lain akan mengiktiraf. Orang yang soleh yang akan mengiktiraf wali ni. Wali dia tak iktiraf diri sendiri tu jadi wali, tak ada. Kalau orang tu mengaku dia tu wali nikah saja. Wali Allah ni dia tak mengaku dia wali. Kalau tuan-tuan jumpa ada orang kata saya ni wali, baru jumpa mimpi Tuhan semalam. Tu wali, orang kata wali isim, gila isim. Jadi maka dengan sebab itu orang yang pada zaman tersebut mereka mengiktiraf bahawa Imam Ghazali adalah wali kutub pada zaman tersebut. Maknanya wali besar pada zaman tersebut. Sehingga digelar sebagai Hujjatul Islam, benteng kepada Islam. Kitab-kitab Imam Ghazali ini banyak dibenci juga oleh musuh-musuh. Termasuklah orang alim juga memusuhi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Biasalah. Orang alim dia dengki dengan orang alim, ustaz dengki dengan ustaz, orang meniaga dengki dengan orang meniaga. Biasalah. Jadi setiap orang ni dia ada musuh masing-masing. Biasa dengki ni datang daripada sama-sama bidang, sama-sama orang kata sama-sama jenis perniagaan. Jual baju dengki dengan orang jual baju, jual makanan dengki dengan orang jual makanan. Jarang orang jual makanan dengki dengan pemain kereta. Tak ada jumpa lah. Jadi tak ada tuan-tuan. Jadi orang buka bengkel dengki orang buka bengkel. Ustaz dengki dengan ustaz pun ada. Ustaz dengki dengan ustaz pun ada. Dia kata pasal apa saya ni kuliah orang tak ramai datang, ustaz tu kuliah ramai orang. Pasal apa saya punya jadual tak penuh pun ustaz tu punya jadual penuh, pun ada dengki. Saya kata bodoh punya orang kata. Walaupun alim bodoh lagi. Sebab apa tuan-tuan? Benda tu nak didengki, kadang-kadang kita rasa benda tu macam kalau kita orang awam ada juga dengki. Ya betul ada. Cerita sebut ni cerita betul. Dengki dengan jadual ustaz, dengki dengan pasal apa saya kuliah orang bayar sikit, ustaz tu kuliah bayar mahal, pun dengki. Ini penyakit. Jadi begitulah ulama dengki dengan ulama. Sehingga apabila kitab karangan Imam Ghazali yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin, kitab ini disebut di antara kitab nak memperbetulkan silap faham masyarakat. Sebab masyarakat pada waktu tersebut menumpukan ilmu fardu ain sehingga membiarkan ilmu fardu kifayah. Pada zaman tersebut perempuan-perempuan melahirkan anak disambut oleh doktor-doktor lelaki. Jadi Imam Ghazali melihat ini satu kemungkaran yang perlu, maknanya sebab zaman tersebut orang semua pakat mengaji ilmu fardu ain. Sampai dalam bab-bab perubatan dan bab-bab begini tidak ada orang yang nak mengaji. Maka Imam Ghazali memperbetulkan silap faham agama, silap faham masyarakat ini, menyebabkan Imam Ghazali ini dikecam, dimusuhi. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini kitab memperbetulkan silap faham masyarakat. Cuma kalau hari ini jadi terbalik pula lah. Hari ini ramai orang mengaji ilmu dunia sampai kena paksa nak mengaji ilmu fardu ain. Hari ini zaman terbalik. Dulu lain. Dulu semua pakat mengaji ilmu fardu ain, sama tak ada nak mengaji ilmu kedoktoran, ilmu tentang perubatan, ilmu tentang ilmu fardu kifayah ni orang tak berapa nak mengaji. Sekarang yang orang tak berapa nak mengaji adalah ilmu fardu ain. Yang ni orang tak berapa nak mengaji. Ilmu tasawuf, ilmu fiqh dan sebagainya. Sehingga menyebabkan kitab Ihya Ulumuddin ini dimusuhi oleh sebahagian ulama di Maghribi ataupun hari ini Morocco. Hari ini Maghribi ini Morocco lah. Jadi dimusuhi sebahagian. Dulu ulama sebahagian Morocco ini
ulama Maroko ada sebagian memusuhi kitab Imam Ghazali, terutamanya Ihya Ulumuddin. Permusuhan yang begitu dahsyat sehingga mereka isytihar di dalam khutbah Jumaat untuk membakar dan menghimpunkan kitab Ihya Ulumuddin dan membakar secara beramai-ramai. Sampai begitu. Karena ini adalah kitab yang sesat, kata mereka. Ini kitab yang sesat, maka jom kita bakar beramai-ramai. Jadi maknanya ujian untuk Imam Ghazali pun ujian yang besar. Sehingga dalam satu kisah menyebut ulama yang menyuruh membakar kitab Imam Ghazali itu, pada malam tersebut dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan di sisi Rasulullah adanya Imam Ghazali. Lalu kata Imam Ghazali, ya Rasulullah, inilah dia si fulan yang menuduh aku ini sesat. Tuan-tuan, menuduh seorang mukmin itu sesat lebih dahsyat hukumannya daripada menuduh perempuan muslim berzina. Perempuan muslim kita tuduh dia berzina tanpa ada bukti, itu dah berat. Tapi menuduh seorang itu kafir, seorang muslim itu sesat, ini adalah tuduhan yang sangat berat. Sehingga kata Rasulullah kepada Imam Ghazali, ambillah cemeti dan pukullah dia dalam mimpi tersebut. Sehingga bila ulama dibangun daripada tidurnya, maka dia melihat kesan cemeti itu pada badannya. Walaupun dia hanya bermimpi, tapi kesan itu sampai bawa keluar, lalu kemudian dia meninggal dunia. Iaitu di antara beberapa perkara yang sedikit berkenaan dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ghazali ini, tuan-tuan, kitab yang kita nak sebut ini adalah Ayyuhal Walad, yang bermaksud wahai anakku yang tercinta. Wahai anakku yang tercinta, kitab ini pada asalnya adalah sepucuk surat sahaja. Surat yang ditulis anak murid kepada gurunya Imam Ghazali. Jadi anak murid Imam Ghazali ini dia tulis sepucuk surat kepada Imam Ghazali untuk mendapatkan nasihat yang khusus daripada Imam Ghazali. Walaupun Imam Ghazali ini banyak karang kitabnya banyak, tapi biasalah jiwa anak murid yang sayang kepada guru dia ni, dia nak nasihat yang khusus daripada guru dia. Begitulah kita ni kadang-kadang dengar kuliah ustaz 1 jam dah, tapi sudah kuliah minta lagi nasihat. Ustaz minta nasihat 1 ayat pun tak apa dah. Jadi yang kita ingat kadang-kadang yang satu tu je, yang 1 jam tadi tak berapa ingat mana pun. Jadi maknanya yang khusus tu kadang-kadang ada orang nak nasihat yang khusus. Jadi begitu jiwa anak murid yang kasih pada guru dia Imam Ghazali, minta supaya Imam Ghazali ini beri sedikit nasihat. Jadi dengan tidak keberatan, Imam Ghazali membalas surat tersebut dengan sepucuk surat dengan beberapa nasihat kepada murid beliau, yang pada asalnya nasihat itu ditulis dalam bahasa Parsi, kemudian diterjemah dalam bahasa Arab, diterjemah dalam bahasa Melayu kita, sampailah kita boleh baca pada hari ini. Ini kitab Ayyuhal Walad. Sejarahnya hanya sepucuk surat sahaja. Ini berkat nasihat daripada ulama terdahulu, walaupun hanya surat, tetapi kekal isinya sampai hari ini. Berapa ramai hari ini orang alim cerdik pandai tulis kitab tebal-tebal, tapi kitabnya hanya tenggelam bila dia mati, tak ada dah kitab. Sebab apa? Sebab tidak ikhlas, salah satu faktornya. Sebab kerana tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk kekal kitab tersebut. Kadang-kadang kita tengok kalau pergi ke kedai buku agama, banyak kitab-kitab agama yang kadang-kadang lebih tebal daripada kitab yang kita pegang sekarang. Kadang-kadang 100 muka surat, 200 muka surat. Tetapi kitab-kitab itu tidak masyhur. Satu, tidak masyhur. Yang kedua, kitab itu tidak kekal. Mati pengarang, matilah kitab. Tak ada tak? Cetakan kedua, cetakan keberapa. Adapun tulisan surat Imam Ghazali ini kekal. Ini tak tahu yang ke berapa ratus ribu cetakan pun kita tak tahu kan. Sehingga sampai kepada kita hanya sepucuk surat sahaja. Ini hebat orang yang ikhlas. Jadi nak ajar pada kita, sebelum apapun kita mulakan pengajian ini, pentingnya seseorang itu mengikhlaskan niat. Bukan saja orang yang belajar itu ikhlaskan niat, tetapi orang yang mengajar di hadapan puan-puan ini pun kena niat dengan ikhlas, supaya sampai isi pengajian itu ke dalam hati, bukan hanya ke telinga saja. Kalau nasihat itu datang daripada mulut saja yang pandai bercakap, yang pandai berkata-kata, dia hanya sampai kepada penyedap telinga saja.
seronok Ustaz mengajar hari ni, sukalah. Suka je. Dia tak sampai ke hati. Tapi kalaulah nasihat itu daripada hati, walaupun kita dengar tak lawak. Dia orang-orang alim ni, dia tak lawak kalau kita dengar. Kuliah orang-orang alim tok-tok, dia tak ada lawak mana pun. Tapi nasihatnya berbekas ke dalam hati. Isinya terbekas ke dalam hati. Ini kehebatan para alim ulama yang menasihati dengan keikhlasan. Termasuklah kitab yang kita baca ini. Walaupun dia hanya tulisan, tetapi kalau kita baca satu demi satu, ia akan berbekas di dalam hati kita. Jadi begitulah kepentingan keikhlasan yang ini. Nasihat daripada Imam Ghazali. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada, iaitu sedikit muqaddimah daripada pengarang kitab kita yang mulia ini. Berkata qala mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala, wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Ketahuilah olehmu bahawasanya apa jua cabar nasihat itu maka adalah berasal daripada sumber kenabian, yaitu Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, apabila telah sampai kepada kamu suatu nasihat yang berasal daripada sumber ini, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya? Dan apabila masih belum sampai kepadamu suatu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu-ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini. Baik, nasihat yang pertama, muqaddimah nasihat kita daripada Imam Ghazali. Kalau kita perhatikan muqaddimah nasihat Imam Ghazali ini, dia datangkan muqaddimah nasihat dengan doa. Kalau tuan-tuan perasanlah, puan-puan perasan, didatangkan nasihat ini dengan kalimat doa dahulu, dengan mendatangkan doa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Imam Ghazali nak ajar pada kita, sebelum buat apa-apa kena mula dengan doa. Nak buat apa pun kena mula doa, walaupun nak memulakan nasihat. Walaupun nak memulakan nasihat, nak memulakan tulis kitab ni pun dengan doa. Ada apa pada doa itu? Satu rahsia doa ni, kehebatan doa ni, dengan kita berdoa, Allah Ta'ala akan berkat setiap perbuatan kita. Sebab tu kalau kita nak buat dalam kehidupan seharian kita, buatlah dengan memulakan apa yang kita nak buat dengan doa. Ya, barangkali kita ni banyak benda doa yang kita kena apa Ustaz, susah Ustaz. Nak masuk tanda doa lain, keluar tanda doa lain, masuk surau doa lain, keluar surau doa lain, tengok cermin doa lain, pakai kasut doa lain. Susah nak ingat. Sebab jenis kita ni bukan jenis suka hafal. Dan jenis kita ni juga, bila doa lain-lain ni memang kita takkan hafal. Yang kita ingat dua doa je, makan dengan tidur. Tu yang kita ingat. Tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Makan, Allahumma barik lana. Kita ingatlah doa makan tidur. Doa tengok cermin, mampu tak ingat. Doa pakai kasut, doa masuk rumah Allah pun ingat-ingat lupa lah Ustaz. Tu ni sini tak ada. Biasa kadang-kadang ada keluar ada, masuk ada. Masuk ada kot. Masuk ada. Dari doa keluar lain pula. Jadi begitu. Begitulah dulu dia punya nak supaya beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak buat satu benda pun dalam keadaan beradab. Tapi sehingga kan kalau kita perasan pergi ziarah masjid-masjid lama, dia bukan saja tertulis doa di atas, tapi setengah masjid lama, kalau pergi ke masjid lama, dia pintu masuk utama dia agak rendah. Dan dia tak macam kita ni, dia pintu masuk dia agak rendah, sehingga kita terpaksa tunduk baru boleh masuk. Jadi kita tertanya-tanya sebab apa dia sengaja buat pintu yang kecil, yang rendah sebegitu. Rupa-rupanya dia nak suruh kita beradab dengan rumah Allah. Nak masuk rumah Allah kena tunduk dulu supaya kita beradab dengan rumah Allah Ta'ala. Orang dulu-dulu punya adab dia tinggi. Dia boleh je buat pintu tinggi, tapi sebab kerana dia nak suruh kita beradab dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah dengan berdoa. Berdoa apabila nak buat satu benda pun berdoa. Jadi bila berdoa ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Ghafir ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum. Kamu doa, pasti aku perkenankan doa kamu. Jadi
Jadi sebab itu kita jangan kedekut nak berdoa. Kerana Allah memberi ancaman kepada orang yang kedekut berdoa pada Allah. Jadi mintalah pada Allah. Kerana semakin banyak kita minta, Allah makin kasih pada kita. Kerana pemberian Allah itu tidak terbatas. Ada pun manusia ni, kalau kita minta sekali, dia boleh bagi nilaian yang kita minta. Minta seterusnya, dia mungkin akan bagi juga, mungkin bagi separuh. Minta seterusnya, mungkin bagi juga, mungkin bagi sikit daripada bagi dah sebelum ni. Dah sebab selalu dia minta. Minta kali-kali, berkali-kali, dia tak bagi dah, dia bagi kaki pula. Ataupun bagi penampak sebiji. Maka itu pemurah makhluk, dia ada batas. Pemurah Allah, makin minta Allah makin kasih. Dan setiap kali kita minta, confirm Allah makbul doa kita. Macam mana Allah makbul doa kita? Ustaz, saya minta jadi kaya, tak kaya-kaya pun sampai hari ini. Saya minta dapat anak 10 orang, seorang pun tak dapat. Mananya Allah Ta'ala punya makbul? Maka di situ kita kena faham, pemakbulan Allah ada 3 cara. Pemakbulan Allah itu dengan 3 cara. Jadi jangan kita menyangka. Yang kita faham, makbul Allah dengan 1 cara je. Minta bagi. Tak bagi maknanya Allah Ta'ala tak makbul. Itu kepahaman kita yang dangkal, kepahaman kita yang jahil. Sebenarnya pemakbulan Allah itu luas caranya. Yang pertama, pemakbulan Allah, Allah bagi seperti apa yang kita minta. Ya Allah, tahun ni ya Allah nak baju 5 pasang. 5 pasang sungguh dapat baju. Ya Allah, tahun ni nak naik rumah baru dapat. Ya Allah, tahun ni kereta baru nak beraya, kereta baru sungguh boleh. Allah bagi berdasarkan apa yang kita minta, itu biasa. Adapun yang kedua, pemakbulan Allah dengan cara Allah angkat musibah. Allah angkat musibah. Itu pemakbulan Allah yang kedua. Allah angkat musibah dalam kehidupan kita. Yang ni kadang-kadang kita tak perasan. Patut balik kuliah nanti kita accident. Tapi tak accident. Sebab apa? Sebab minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas kita ada minta dengan Allah, ya Allah permudahkanlah urusanku dunia dan akhirat. Jadi rupanya Allah Ta'ala angkat musibah. Patutnya rumah kita kena pecah masuk, patut rumah kita terbakar, patut keluarga kita ditimpa musibah. Allah angkat musibah, yang ni kita tak perasan. Allah telah permudahkan urusan kita sampai hari ini. Kemudian ada pun cara yang ketiga, Allah Ta'ala makbul. Allah tangguh pemakbulan di dunia, bukan tak makbul. Allah tangguh dahulu pemakbulan di dunia, akhirat baru Allah bagi. Sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah boleh je nak makbul semua doa hamba-hambanya di dunia. Tapi kalau Allah Ta'ala makbul semua doa hambanya di dunia, jahanam dunia. Seorang minta kereta kebal, dapat sungguh kereta kebal. Seorang minta helikopter, dapat helikopter. Bukan seorang yang akan minta, 1 juta orang yang akan minta helikopter. Seorang minta rumah 10 tingkat, dapat 10 tingkat. Siap ada lift, siap ada tangga bergerak lagi. Semua dia dapat. Kalau Allah Ta'ala izinkan macam tu, jahanam dunia. Maka Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik. Dia minta banyak tu, Allah Ta'ala bagi banyak. Sebab Allah Ta'ala tahu yang terbaik. Macam kita ada anak umur kecil 2 tahun. Anak kita, dia minta macam-macam, tapi kita tahan permintaan kerana kita tahu apa yang terbaik untuk dia. Anak kita minta nak main pisau, kita bagi ke? Tak bagi, kerana kita tahu kadar umur kamu ni tak sesuai lagi main pisau. Dan tak ada keperluan lagi nak dapatkan pisau itu, belum selamat. Ya, kita tahu pisau itu ada manfaatnya, dan pisau itu ada keburukannya, silap guna. Maka begitu Allah Ta'ala dia faham kita. Usia kamu ni, kamu tak boleh jadi kaya sangat, jahanam hidup kamu. Maka Allah Ta'ala bagi kaya sikit lah. Adalah duit sikit, simpanan sikit, tapi taklah sebanyak orang lain. Sebab takut jadi kamu ni jadi lupa. Tu pun setakat harta yang Allah Ta'ala bagi sikit tu pun tak cakap nak tengok Shopee lah. Masa tu 12 jam tu tengok Shopee lah. Shopee WhatsApp tu baru akaun bank baru 50,000 baru tu tak bagi 5 juta lagi. Kadang-kadang orang rumah tanya pasal apa tak, maknanya kadang-kadang duit tak banyak. Pasal duit tak banyak, ibadat sikit.
Kalau bagi duit banyak lagi kan nanti lagi tak ada ibadat, susah gitu. Jadi sebab tu Allah Ta'ala bagi kadar itu sepatutnya. Masa apa Allah Ta'ala tak bagi kenderaan kat kita? Biarlah ada kereta sebiji boleh drive sendiri kan sekono. Takat tak ada kereta pun dah banyak tempat dah pergi. Kalau ada kereta tak tahulah. Kalau ada kereta sendiri, ada driver pula sendiri, tu tak tahulah. Kuliah Tuhan kali tak datang dah. Waktu tak ada driver datang ke kuliah Tuhan. Siapa nak pergi jauh-jauh berkira sikit lah. Tapi bila dah ada driver ni, pantang hujung minggu dah melancong ke lain dah. Melancong ke lain. Jadi Allah bagi itu makbulnya di akhirat. Yang kita duk minta, ya Allah nak cincin permata emas perak ni, semua Allah Ta'ala bagi ke akhirat. Jadi maka dengan sebab itu pemakbulan Allah 3 ni. Kalau kita faham ni, tak ada sangka buruk kita pada Allah. Tidak ada kan rasa kita tidak akan merasakan kenapa Allah Ta'ala tak makbul doa aku lagi. Kita tak akan rasa begitu. Hidup kita akan sentiasa bersangka baik pada Allah. Itu dalam bab doa. Jadi doa kena minta walaupun kita tak dapat lagi kat dunia. Maka kena minta pada Allah. Jadi bila nak minta, apa yang kita nak minta? Imam Ghazali minta 2 doa penting kepada anak muridnya. Yang pertama, doa ini mesti kena ada dalam hidup kita juga, iaitu doa agar Allah berkatkan umur, panjangkan umur dalam berbuat taat kepadanya. Tu. Tengok Imam Ghazali doa. Ni setiap kalam Imam Ghazali ni ada sebab. Sebab apa doa ni penting? Baik kita tengok. Panjang umur sebab taat pada Allah memang penting. Kenapa penting kita doa panjang umur? Jangan silap faham maksud panjang umur ni. Panjang umur ni bukan maksud, ya Allah panjangkan umur aku, patut mati umur 30 jadi 130. Tak, 30 juga mati. Bukan maksud bila kita minta panjang umur, patut mati 50 jadi 70. Tak, 50 tahun juga mati. Masa tak akan berubah, saat tak akan berubah, tempat tak akan berubah. Yang berubah pengisian kehidupan kita. Bila kita minta, ya Allah matikanlah, panjangkanlah umurku ya Allah. Yang panjang itu kata ulama, panjang itu adalah amal solehnya walaupun setelah dia mati. Ni yang panjang tu amal soleh. Ni sebab tu yang kita nak panjang. Walaupun Imam Ghazali ni mati 55 tahun, kita barangkali ada yang lebih tua daripada Imam Ghazali, ada dah 65, ada dah 60. Tetapi berkat hidup Imam Ghazali seolah-olah orang yang hidup 1000 tahun. Sampai bila sekarang 200 kitab. Dan kitabnya sampai rujukan, sampai generasi hari ini. Kita pun tak mampu nak buat kitab seperti Imam Ghazali. Kenapa? Hidup kita jauh tidak berkat daripada hidup Imam Ghazali. Jadi sebab tu Imam Ghazali ni berkat hidup dia sebab panjangnya adalah amal soleh. Jadi kita pastikan ada amal soleh yang berkekalan. Macam kita dah cerita sebelum ni, Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan, panjangnya amal soleh hari ini, harta dia sampai hari ini ada di bumi Madinah. Sehingga harta wakaf Sayyidina Osman bin Affan itu ada sampai hari ini di bumi sana. Jadi berkat tak berkat, iaitu Sayyidina Osman bin Affan. Hebat tak hebat? Harta wakaf dia berkembang biak sampai hari ini, menaja anak-anak yatim, fakir miskin sampai hari ini. Kenapa? Berkat panjang umurnya, iaitu Sayyidina Osman bin Affan. Rasulullah tak sakira lah sampai hari ini jasa Rasulullah. Tapi nak menunjukkan kepada kita panjang umur dalam berbuat taat itu adalah keberkatan usia. Pendek umur macam mana? Pendek umur walaupun dia masih hidup, orang dah mula doa supaya dia cepat mampus. Ini orang yang pendek umur. Cepat mati. Sebab apa? Jahat sangat, zalim sangat, suka khianat orang, buat fitnah, suka macam-macam buat pada orang, sampai kawan doa daripada kamu hidup baik matilah. Kalau bila ada orang doa itu, tanda pendek umur lah kita. Jadi maka dengan sebab itu biar kita ni umur berkat. Sebab apa umur ni kita kena doa selalu. Nabi sebut 4 perkara yang akan disoal di akhirat kelak, salah satunya umur. Wa'an umuri fima afnah. Umur kamu ke mana telah kamu gunakan. Sebab tu bila usia kita panjang, usia kita, umur kita panjang, jangan rasa seronok sangat. Kita kena tengok bagaimana kita mengisi usia di penghujung usia kita.
Tapi kalau diisi ujung usia kita ini dengan bertaubat, dengan mengisi dengan pengajian-pengajian, alhamdulillah, maka kita dapat jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita doa umur akan dihisab. 65 tahun akan dihisab, 30 tahun akan dihisab, 40 tahun akan dihisab umur ini. Kemudian yang kedua dihisab juga yang berkait dengan soal keberkatan umur, wa an jasadih fima ablah. Jasad yang sihat ke mana telah kamu gunakan jasad tersebut. Jadi orang yang diberkati umurnya, jasadnya akan digunakan pada ketaatan pada Allah. Ni orang yang berkat umur, jasad akan guna pada ketaatan Allah. Orang yang hidupnya tidak keberkatan, tidak ada keberkatan, jasadnya letih dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang hidupnya dalam keadaan berkat, tangan kudung sebab berperang pada jalan Allah, kaki kudung sebab kerana berjihad pada jalan Allah. Banyak sangat duk pergi masjid, tiba-tiba aksiden, lalu kaki kudung. Orang yang hidup tak berkat, kaki kudung juga sebab berlomba motor. Ini beza. Jadi bezanya adalah beza bagaimana pengisian hidup. Jadi itu keberkatan. Kemudian akan disoal pula tentang hartanya, wa an malih, hartanya pula. Jadi keberkatan umur dia berkait dengan keberkatan harta juga. Min aina tasabah wa fima wada'ah. Mana kamu dapat harta dan di mana kamu belanja harta. Jadi kita nak tengok berkat tak berkat umur kita, tengok pada harta kita. Jadi isteri dia wajib tahu sumber daripada mana harta suami dia. Takut-takut dia termakan sumber yang haram, takut-takut dia termakan sumber yang syubhat, duit-duit yang syubhat. Jadi maka dengan sebab itu, kalau duit riba jangan jadikan sebagai makanan kita. Ni duit yang haram, duit riba, duit apa. Sebab itu kita kena tahu suami kita ni kerja apa, duit itu daripada mana. Apatah lagi melibatkan duit itu disuapkan makan minum kita dan anak-anak kita. Jadi keberkatan usia Allah Ta'ala jaga duitnya, Allah Ta'ala jaga sumber harta kekayaannya. Kemudian Allah Ta'ala jaga pula ke mana dia belanja. Ini keberkatan. Mana dia belanja harta dia, pada jalan yang berkat. Duit dia habis pada jalan yang berkat. Orang yang hidup tidak berkat, duit dia banyak dibazirkan pada jalan yang tidak sepatutnya, pada jalan yang Allah redha dia sedekah juga, tapi tidak sebanyak yang dihabiskan untuk dunia dia. Kemudian yang keempat, iaitu pada ilmu dia. Orang yang hidupnya berkat, dia mudah beramal dengan ilmu. Dia mudah beramal dengan ilmu. Jadi maka ini adalah kita minta pada Allah kurniakan keberkatan. Kemudian yang kedua, yang terakhir pada pagi ini, doa yang mesti ada dalam doa kita adalah minta supaya Allah memudahkan hidup kita mengikuti jalan kekasih Allah, iaitu Nabi SAW. Kita kena doa, ya Allah, Allahumma rzuqna mataba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikan kami untuk kami ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalan wa akhiran, awal dan akhir, wa zahiran wa batina, zahir dan batin, wa fi'lan, dan juga pada perbuatannya, dan juga wa amalan, pada amal-amalnya, wa amalan salihah, pada amal yang saleh yang telah dikerjakan oleh Rasulullah. Kena minta doa untuk ikut Nabi. Siapa berapa ramai yang kenal Nabi tapi susah nak ikut Nabi? Ramai yang datang pengajian, mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah, tapi balik perangainya tidak ikut Nabi pun ramai. Sebab mengikut Rasulullah itu kita kena minta dengan Allah. Nak minta dengan Allah Ta'ala dengan izin. Berapa ramai orang cerdik tentang Rasulullah? Dia tahu sembahyang jemaah itu adalah jalan Nabi, sedekah jalan Nabi, berdakwah jalan Nabi, berkata-kata baik jalan Nabi, berzikir jalan Nabi, tapi terhalang dengan jahil, terhalang dengan malas, terhalang dengan dosa. Jadi sebab itu kita kena minta, ya Allah, permudahkanlah aku untuk ikut jalan kekasih-Mu, ya Allah, dan biar aku mati pun di atas jalan tersebut dan bangkit pun di atas jalan kekasih-Mu yang mulia, ya Allah. Kena minta dengan Allah Ta'ala. Jadi dua doa ini Imam Ghazali dia mulakan kitab dia dan memberi maksud yang cukup hebat, memberi maksud yang cukup mendalam. Jadi maka dengan sebab itu
Moga-moga kita dapat memulakan pengajian kita ini dengan doa pada Allah. Semoga kita dapat mengikuti pengajian ini sampai khatam. Moga-moga Allah Ta'ala bantukan kita untuk beramal dengan isi kandungan kitab ini. Dan paling penting, moga-moga kita dapat berkumpul bersama-sama dengan pengarang kitab kita yang mulia ini dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itu dulu. Kita akan sambung, akan datang pada nasihat yang pertama. Tadi baru mukaddimah. Jadi kita ada lebih kurang 24 nasihat semua sekali. Lebih kurang 24 nasihat. Jadi lebih kurang dalam 3 tahun habis lah, insya-Allah. Doa. Nanti saya tengok balik bahasa Arab dia tu. Kalau susah bahasa Melayu pun sudah lah. Jadi insya-Allah nanti saya share dalam bahasa Arab je. Jadi insya-Allah jadi nasihat yang pertama yang diletakkan waktu itu ialah kehidupan. Akan datang kita sambung panjang umur, apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang berkelemah. Insya-Allah kita buat cepat-cepat sikit itulah, mungkin akan masa 2 tahun lah. Itu cepat lah tu. Mungkin sebab kita biasa jemaah dia request buat cepat. Dia takut mati. Dia kata, Ustaz takut, bukan takut saya mati, Ustaz takut Ustaz mati. Sebab dia kata ramai kat tempat kami ni Ustaz, ramai kitab tak sempat habis. Ustaz mati buka kitab tu. Ustaz mati buka kitab tu. Jadi Ustaz pula syarah kulit saja dah setengah tahun kulit saja. Susah lah. Jadi tak sempat nak merasa khatam kitab. Jadi insya-Allah moga kita diberi keizinan oleh Allah Taala. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi ini, ya Allah, himpunkanlah kami bersama-sama dalam syurga Firdaus di akhirat kelak tanpa hisab, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Gambar raya. Kita nak kongsi. Gambar raya. Raya. Gambar raya. Tak apa.